Rendah kita ada 25 buah sekolah. Ui, banyak ah. Baru tahu. Sekolah kebangsaan, sekolah rendah kebangsaan. Sekolah kebangsaan rendah. Sifat rendah pula. Dia nak bersifat yang rendah lah, pendidikan rendah. Nak suka rendah. Sekolah rendah kebangsaan. Sekolah kebangsaan lah. Dia bersifat ke apa? Bagai-bagai. Mangai-mangai kau kan. Okey, sekolah menengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Wasa-wasa. Ya, kita bertemu lagi di Sembang Podcast Budak Gombak. Sembang Budak Gombak untuk episod yang kedua. So, Budak Gombak, ini yang episod yang kedua. Last kita bahas apa? PKP. Betul. PKP tu dia agak MCO. dia PKP agak 2.0. dia agak apa? Agak Macam campur. dia agak macam berbau sikit. Tapi dia Agak masih lagi rojak sikit fokus lah. Dia agak rojak. Dia lebih beremosi. Beremosi. Ya, dia beremosi kan sampai pergi Johor kan. Okay, so tapi kali ini kita akan kupas ataupun kita akan bincangkan tentang isu-isu yang berkaitan dalam Gombak ni. So untuk kali ini kita bawakan empat orang Lebih spesifik empat. kali ni. Tapi 3 daripadanya memang korang kenal lah. Yang aku sebut masa podcast dulu kan, say okey lah. Say Say aku sebut say lah. Tak sebut habis kan kau marah aku pula. Pemain dia tu apa? Okay, yang hujung tu Izzat, kenalkan diri sikit. Hai, nama saya Izzat. Saya duduk dekat Taman Serasih, Fasa 2, Batu Cave. Ni Fahmi. Saya Fahmi. Saya duduk dekat Batu Lapan Jalan Gombak. Okay, saya Aiman, duduk dekat Kampung Cangkat. Sekarang baru habis belajar kat UIA. Hai, saya Zafrul, kampung di Simpang 3 Gombak. So empat-empat ni Kau tak payah dong. empat-empat ni duduk Gombak. Seorangnya belajar di Gombak dan lagi 3 duduk kat Gombak dan Bekas of pelajar course walaupun duduk Gombak gak pun memang anak Gombak, macam mana pun budak Gombak. So topik kali ni kita akan bawa topik pasal pendidikan lah. Sebab sekarang ni kecoh ataupun jadi trending semasa pasal pendidikan kan. Macam mana anak-anak kita ataupun kalau kita ada adik yang belajar di sekolah menengah, sekolah rendah ni, macam mana dia nak hadapi pasal pendidikan ni. Jadi kalau kita tengok dekat mana, dekat Gombak ni sendiri ni, sebenarnya kalau mengikut pengumuman kerajaan negeri sebelum ni, Gombak ni dia adalah kluster pendidikan. Kluster Ah, Dia bukan kluster yang PKP itulah. Bukan. bukan. Pandai Dia kluster pendidikan. Memang kluster pendidikan yang diumumkan oleh Menteri Besar kita lah. Ya pasal ni dia masa belanjawan 2020 lagi. Dia dah umumkan yang Gombak adalah kluster pendidikan. So Rasanya itu secara formal, official mungkin yang diumumkan oleh Yang Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor, Tan Sri Amiruddin Syahri, Gombak adalah salah satu kluster pendidikan di Selangor. Yes. Tapi sebenarnya dia punya gist-nya kalau kita dapat lihat adalah semenjak daripada penumbuhan UIA ya. Ya, betul. Yes, tahun 90-an lagi. 90 dia UIA tumbuh 83 masa tu kat BJ. Kemudian dia dah Pindah buat, di Gombak. dia dibina kampus di Gombaknya tahun 1993. Yang ketika tu idea penubuhannya datang dari Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Tapi banyak orang akan argue tentang benda ni lah. Yalah. Tapi secara hakikatnya memang idea tu datang daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab waktu tu Datuk Seri Anwar Ibrahim bentangkan dalam Majlis Belia Malaysia dan juga dia merupakan salah seorang pemimpin dalam WAMI, World Assembly of Muslim Youth. Dan waktu tu dia diberi amanah untuk melaksanakan. Dia dekat Gombak ni, terutamanya di Gombak Setia. Di Gombak Setia ada 2 sekolah yang dia boleh dikatakan sekolah Gombak Setia apa? Don Don Gombak Setia. ataupun area Gombak Setia. Area Gombak Setia. Dalam Gombak Setia tu ada 2 sekolah yang dianggap kluster cemerlang. Satunya SBPI Gombak lah. Yang kedua Sungai Pusu. Sungai Pusu. Kau nak cerita sekolah kau ni? Sekolah aku lah. Tapi yes, sekolah Sungai Dia Pusu. sebenarnya sebelum wujud Sungai Pusu tu,
Game bertendang kat situ. Jadi ada sekolah lain sebenarnya. Mengkep. Mengkep laba-laba. Tu dah ada sungai Busu tu, sungai Busu ambil lah. Kita orang dah lama pegang. Tapi itulah kita nak ceritakan tentang yang the gist of pendidikan tu memang ada di Gombak. Dan salah satu, kau bayangkan dekat dalam Gombak ni ada UIA. Satu dunia kat UIA. Betul? Orang Cina lah, orang Korea lah, orang Afrika lah, orang Senegal lah, orang Mali, Azerbaijan, Croatia, Slovakia, Slovenia, whatever it is lah. Semua tertempur dekat UIA. Orang luar tu. Dan Semua so bayangkan the whole satu dunia ni dekat UIA yang mana dalam tu semua bercakap dengan bahasa yang sama. Bahasa Inggeris atau bahasa Arab. Dan saya nak kongsi sikit lah tentang UIA ni. UIA ni sebenarnya dia bukan universiti. Salah. Dah tu apa? Ni ke apa keris kan? Tak, UIA ni dia bukan universiti. Dia dinamakan sebagai universiti. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okay. Tapi dia ditubuhkan melalui akta syarikat. Yes. Maknanya dia apa? Koperasi apa? Dia semi government. Semi government. Dia ditubuhkan melalui akta syarikat. Staff sana dapat pencen Tak dapat. Tak dapat. Yalah. Sebab dia dah consider as a private. It's a private semi institution. Tapi ni kilaf lah aku ingat dia. Betul. Boleh check balik. Memang ditubuhkan melalui akta syarikat. Yang Atas syarikat. sikit long kau. Tak, akta syarikat 1995. Betul. Dinamakan Itu kena saman ke apa? tak betul. Betul. Memang betul. Betul. Memang betul. Sebab dia memang semi government. Sebab apa? Ketika itu segala dana dan pertukaran tu datang daripada negara luar. Betul. Dengan macam mana dia datang daripada negara luar disebabkan pengaruh dan pimpinan Datuk Seri Anwar ketika itu untuk buka satu universiti. Ini nampak Ni nampak percaya. Meyakinkan. Nampak. ada Quran dan hadis sebab dia, waktu- benda-benda yang ada macam ni boleh dengar. Tapi yes, betul. Itu sedikit sebanyak tentang Gombak tu lah, macam mana pendidikan dia sejak 1993. Dan saya nak kongsi sikit lah tentang kat Gombak ni. Kita dekat Gombak ni sekolah kebangsaan yang bersifat rendah kita ada 25 buah sekolah. Ui, banyak ah. Baru tahu. Sekolah kebangsaan, sekolah rendah kebangsaan. Sekolah kebangsaan rendah. Sifat rendah pula kau. Dia nak bersifat yang rendah lah, pendidikan rendah. Nak cerita rendah. Sekolah rendah kebangsaan. Sekolah kebangsaan lah. Tapi yang bersifat ke apa? Bagai-bagai. Mangai kau kan. Okey, sekolah menengah kita ada 15 sekolah. Sekolah menengah. IPTA kita ada 1, UIA lah. IPTS kita ada 3. Dan kita ada college community lah 1, terletak di Selayang. Masih lagi. College community Selayang. Dekat dalam. UiTM Selayang tu panggil apa? Bukan IPTA. Itu kalau ikut Parlimen dia Selayang. dalam tak dia bukan. Dia di bawah Sungai Buloh. Apa Sungai Buloh? Sungai Buloh dia di bawah Parlimen. Parlimen Sungai Buloh, yes. Ya. Dun Pajaras. Dompet Jaras. Dekat dengan masjid Hospital Sungai Buloh. Tapi dalam daerah Gombak lagi. Tak. Dia memang Sungai Buloh, dia kan dalam Gombak. Daerahnya. Daerah daerah. So Terasa diri dia. So antara sekolah yang berprestij selain daripada SBPI, kita ada juga sekolah-sekolah private. Sekolah Islam Madani, Sekolah Alamin, Ya, sekolah saya tu. Sekolah Basirah kan. Kat mana tu? College Asmida kat Kampung Nakhoda. Asmida. Asmida College. Pasal TVET juga. Kat mana? Kampung Nakhoda. Basirah dekat Seri Gombak. Basirah di Gombak. Sekolah Setia Budi dekat Batu Lapan, Gombak depan Kolej Nasional. Sebelah Alamin tu. Sebelah Alamin. So nampak kat situ macam mana bercambah je kan. So itu sedikit sebanyaklah tentang background Gombak, terutamanya pasal pendidikan, macam mana boleh dijadikan kluster pendidikan dekat sini ni. Dan semestinya berkenaan dengan soal pendidikan sekarang, masing-masing ada cerita masing-masing. Sebab sekarang ni tengah PKP. Jadi mungkin cara pembelajaran tu agak berbeza sedikit lah. Jadi macam saya melalui sistem ataupun masa belajar yang sama. Maksudnya saya bangun pagi, pergi sekolah, balik, solat agama dan sebagainya. Tapi sekarang tak lagi lah. Sama jugalah. Sekolah menengah pun sama juga. Universiti pun sama jugalah kan. Cuma mungkin kita boleh kongsikan sikit macam Aizat.
you are apa ni? Overseas sekolah punya tu. graduate. Ya betul. So macam mana? You cuba kongsi sikit macam mana pendidikan dekat sana, sistem dia, environment dia dan sebagainya lah. Sejuk lah. Dia tak sejuk lah sebenarnya. tak sejuk, Ya betul. Okay, sebab saya belajar dekat Queensland. Okay, University of Queensland lah, di daerah Queensland lah. Daerah Queensland ni dia agak panas lah. Kalau sama tu 45 Celsius tu memang tak duduk situ lah. Dia mandi, keluar seminit dah peluh lah. Dia berangin tak? Berangin tak? Dia berangin panas. Windy lah. Dia bukan berangin, Angin dalam. Dia windy Berangin windy lah. Dia windy lah. Macam Tapi tadi windy aku yang panas. makan nasi goreng kampungnya dah panas. Ya, Dia nasi kau goreng. memang berangin ni dong. Okay, Australia tapi, panggil windy ke windai? dia windy lah. Windy. Kalau breakfast je lain. Breakfast is brekkie. Breaking. Want some brekkie, mate? Dia macam tu. Dia tapi orang kita tak panggil breaking. Apa dah? Brunch. Brunch. Tukar Itu breakfast lambat apa, bangun lunch? tidur, bini tak masak, bini dah pergi kerja, kau baru nak makan. Dah brunch tu. Okay, tapi generally pendidikan dekat Australia ni, kalau kita nak breakdown daripada sekolah, okay, dia agak berbeza lah. Bukan berbeza, dia berbeza dari segi tujuan bersekolah tu sendiri. Macam dekat sekolah dekat Australia ni, dia lebih kepada pembinaan sasiah diri dan juga soft skill lah. Okay, macam dari tadika lagi, diorang dah belajar kemahiran hidup. Okay, dan daripada darjah 1, mereka dah belajar untuk ilmu-ilmu macam teknikal, macam aquarium. Itu pun dah dipupuk daripada kecil. Okay, dia daripada darjah 1 sampai darjah 5 dia primary school. Okay, lepas tu dia ada secondary school darjah 6 sampai tingkatan 5. Okay, dan jenis-jenis sekolah yang diorang ada, dia ada sekolah biasa. Okay, dia ada sekolah agama. Sekolah agama tu ada 2 lah, Katolik, okay, dan juga Tadi sekolah rendah tu mula daripada 7 tahun. dia Sama mula macam kita daripada tak 5 tahun. 5 tahun tu darjah 1. Bukan, minta maaf, 5 tahun tu dia masuk kindergarten. Okey, yang darjah 1 sampai darjah 5? Dia darjah 1 sampai darjah 5 7 tahun lah, betul lah. Sama. Cuma dia punya sekolah menengah tu dia start pada darjah 6. Lalu peralihan dulu setahun. Peralihan tahun tu sebab apa? Sebab tolak tafiz ke apa? Tak, kita tak payah bincang. Teruskan pasal Australia tadi. Okey, jadi untuk dia punya pendidikan ni, dia ada sekolah biasa, sekolah agama. Sekolah agama ada 2, sekolah Katolik dan juga sekolah Jewish. Okey, dan juga dia ada sekolah filosofi. Sekolah filosofi ni tak ada dekat Malaysia. Melainkan kalau mungkin kita boleh Budak ni memang bawa kitab tebal-tebal ke apa? itu saya tak sure lah, sebab saya tak pernah nak berbincang dengan dia nak Filosofi tu bertanya. umur berapa masuk tu? Itu sekolah tu dia, setahu saya dia memang start daripada kecil lah. Dia memang start pada primary, secondary. Mungkin kat sini kita boleh samakan dengan sekolah tahfiz lah kot. Dia pembinaan sasiah dan melalui acuan yang ditetapkan kan. Tapi dia punya Menteri Pendidikan dia ada highlight dalam video YouTube yang saya ada tengok. Okay, dia cakap yang sekolah dekat Australia ni dia bukanlah kilang production. Okay, dia hanyalah satu tempat di mana dia nak menghasilkan pelajar-pelajar yang penuh dengan sasiah dan dekat situ diorang banyak mengajar ilmu kehidupan berbanding daripada ilmu teknikal lah. Bukan ilmu teknikal. Ilmu teknikal ni dia macam ilmu multivet atau kan benda yang kalau kita keluar pada sekolah tu terus boleh masuk kerja ni. Macam kat Australia ni tak, Australia ni lebih kepada pembangunan sasiah. So maksudnya sekarang ni, kalau yang saya tengok sekarang dengan sistem pembelajaran Australia ni, saya teringat salah satu seorang pendeta lah ataupun pemikir falsafah ni lah. Perikles. Bukan Perikles, Plato. Plato punya konsep sama seperti mana yang Australia buat ni kan. So dia start dengan kemahiran pembangunan sasiah diri, modal insan dan sebagainya. Dan benda ni juga terguna juga dalam cerita Perikles tu jugalah. Dia tak terlibat sangat dengan politik, tapi dia banyak pada baca buku dan sebagainya lah, apa semua. So tadi kita dah dengar Izzat punya pengalaman dekat Australia. Engkau pula macam mana? Aku Cerita sikit. sekarang ni cerita pasal pengalaman aku belajar ke pengalaman Pengalaman lah sekarang ni, kita dalam MCO, pengalaman pembelajaran lain. Tapi nak jugalah kongsi zaman kau tu 80-an 90-an tu. Macam mana ke belakang sangat kan, macam tua sangat aku Macam mana kau tuang kelas dulu? Kau memang tua. kau tua tuang. Itu serong. tuang kelas. Apa ni? Serong. Masa aku sekolah kalau pada tadika ingat tu. Sekolah tadika aku, tadika perpaduan Jalan Taman Ibu Kota. Dia bukan kemas ni.
Tak, sekarang nama dia tadika tu sekarang BHP. Dekat Dah tukar stesen minyak lah. Jadi tapi dia dah pindah ke Dewan Ibu Kota, Taman Ibu Kota belakang. Oh, kat perpustakaan tu. Lepas tu sekolah rendah, aku masuk sekolah rendah Kebangsaan Gombak 2. Yang dia terletak antara Sepadan Selangor dan KL. Kuala Lumpur. Must Jadi be like aku dibesarkan di Kuala Lumpur, Kalau Kuala Lumpur sangat. Kampung aku sebelah sana. Sebelah kampung Cina, sekolah tu, lepas tu sekolah kampung Cina Kongsi. Lincoln Chan tu, Lincoln sebelah Lincoln Chan tu ada kampung Sungai Mulia atau kampung aku. Jadi setiap hari kami akan keluar negeri nak pergi sekolah. Kan? Wow, orang Nampak atas macam negeri. buka kan? Kau ingat kau pergi Australia ke? Jauh. Benda biasa kan? Jadi sekolah rendah Mangai Kebangsaan Gombak 2 tu banyaklah memori tapi cerita kan. Dia kat Lee Rubber tu. On Taikim Di kamu depan lagi. Lee Rubber tu on Taikim lah. Yelah On dekat situ. Taikim tu dulu tapak Lee Rubber. Lee Rubber ni kilang getah. Jadi bila bawa lalu situ dia ada trademark lalu Bau lah. bau dia memang Melekat lah sampai kat dalam kelas. Tapi aku nak alah long. tapi aku nak selit sikit lah. Sebabkan kau ni orang awak kan. Kat mana kampung pertama dalam Gombak ni? Kampung pertama dalam Gombak. Masa aku lahir tu dah kampung ke-9 dah. Tapi tak tahulah cakap lah. Sebab kalau dulu lah, banyak tempat-tempat yang korang belajar UIA apa semua tu tak ada Tak lah ada masa lagi. aku Tak kecil ada tu. dulu. Dulu UIA tempat Sultan. komunis lu. UIA dia tapak ni apa ni kebun getah. Sebab tu sekarang ni ada estate. Kita panggil estate lah, Kampung India Estate. India Settlement. India Settlement Kau betul dapat tu lah. Depan quarters. Orang memang duduk situ. Masa tu kebun getah. Diorang kerja kebun getah tu lah. Masa aku belajar kat Pertama Komplek. Belajar kat Taman Komplek Belajar. Belajar apa tu? Aku kerja kat Pertama Komplek. Jadi kita belajar berniaga kat situ dengan bahasa tu baru kita kenal Cina. Tapi kalau kata dulu asal daripada Gombak ni, Majoriti Melayu. majoriti hanya kalau ikut population pun ada Cina ke India ke banyak. Macam tadi estate tu India saja. Tapi kita okey, tak ada masalah. Lepas tu kalau belah-belah si Gombak tu Cina ramai kan. Dia memang kita pun duduk macam tu kan. Orang Melayu duduk kampung, dia duduk Bandar Pekan. Macam tu lah. Yelah Lee Rubber lah ada kampung Cina. Lee Rubber tu ada kampung Cina. Tapi tak ada masalah apa pun. Okey, kalau macam Aiman pula sebagai Aiman memang duduk Gombak ke? Macam mana? Taklah memang duduk Gombak. Saya duduk dekat Kelang tapi Gombak ni macam dah jadi rumah kedua. Macam tu. Yalah. Sebab macam dah lama dah. Berapa tahun lah? 5 ke 6 tahun duduk kat sini. Lama lah. Dah habis belajar ke belum? Dah baru je habis belajar bulan 1 hari tu. So macam mana Aiman rasa dah 6 tahun duduk kat UIA lah terutamanya dan mungkin Aiman dah biasa lah kot dengan kawasan persekitaran Gombak kan. Kalau tak pun lepak kat McD Highway ke. Macam orang kalau cerita macam McD BHP dah tahu lah McD mana. Tempat macam tu. Medi BHP ya. Jadi BHP lah. Tahu Tahu lah itu line panjang batu tu. Dia sebab apa? Dia dah UIA penyebabnya. Okay. So macam dah biasa lah juga dengan kawasan-kawasan Gombak ni. Dah tahu lah naik bas rapid nombor berapa. Oh, tahu. Memang pengguna bas setia lah. 231. Dulu tak ada bas rapid. Kita orang naik bas Dulu bukan 91 ke Balanceng? UIA. 91. UIA dulu sebelum ni rapid 231. Bas ni. Oh. Aku pun tak naik bas. Engkau jangan. Sekarang Dulu. guna ni dah apa? T200. Dah 200 macam-macam. Dulu masa aku duduk dekat Hulu Kelang, aku nak pergi kelas taekwondo kat UIA dulu. Okay, kalau macam macam sekarang saya baru je habis belajar kat UIA kan. Saya tahu lah kat UIA ni kan tempat student international. So ramai lah daripada negara-negara lain apa benda semua. So dekat UIA ni kita rasa macam kadang-kadang rasa macam pergi luar negara. Sebab Nak berkabus apa semua ke? Betul. ya. Kalau kau duduk UIA, tidur dekat mahal lah kena pakai stokin tau. So sejuk. Mandi dekat Stokin toilet tu. Oi. Toilet mahalah tu. Memang Tak sejuk dapat relate lah. lah. Apa dia? Tak dapat Oh, relate. panas. Sebenarnya panas kan. Kau 45 degree. Macam korang Betul lah kau. tak korang belajar jauh-jauh macam kau panas. Izzat, kau agak kau pergi kelas lambat. Apa petanda kalau kau dah lambat pergi kelas? Macam mana lah petanda? Contoh bagi contoh, bagi okay. contoh. Kalau UIA, Ah. kalau dah dengar Asmaul Husna pukul 8, tu maknanya macam, weh, dah kena pergi kelas, dah lambat pergi kelas. Dah lambat pergi kelas. Dia Korang wajib pergi kelas.
Attendant wajib. Oh ya ke? Aku attendant tak wajib. Oh ya ke? Aku wajib tapi tak pergi. Attendant aku tak Itu wajib. kalau geng-geng UIA ni mesti tahu. Kalau dengar Smart Lusna, Mana dia dah kau dah lambat Lambat tu. tu. Dia dua je. Satu lagi trend kalau budak UIA ni, Sampai kat rumah aku betul apa dengar tu. budak UIA terutamanya menunjukkan kita perempuan. bangun pagi. Korang kau jangan nak menipu, aku tahu. Korang kalau lewat kau tak mandi kau pakai jubah je. Pakai jubah, sarung krok. Dah. Pergi pakai minyak wangi. Itu rahsia UIA, janganlah cerita. Body mist. No. Oh, dia tak boleh suruh kawan saya Delete, attendant ya. delete. Dah dengar semua senang. Ada kat kantor. Dia tengok jugalah kalau Kau tak ada doa. pandai pun, pandai lah. Berani buat, berani tanggung lah. Pandai buat, pandai tanggung lah. So itu dalam UIA lah. Kalau kat luar UIA ni gombak tu sendiri macam mana? Gombak ni bagi saya macam dia besar dan dia macam mana? Dia besar dan dia banyak tempat yang kita boleh pergi. Dia tak macam limited lah. So macam lepas tu dia confusing juga sebab macam dia banyak kampung tau. Macam kampung Sungai Mulia, lepas tu sebelah dia kampung lain. Lepas tu Kampung aku ni. macam kita up sikit kan. Kampung Cangkat, kampung Koperasi Polis, kampung apa tahu lagi banyak ah. Polis tak ada kampung weh. Itu taman koperasi. Yelah, saya macam bercampur-campur lah. So macam confuse sikit kadang-kadang. Tapi best lah duduk Gombak ni. Tapi Dia rasa 6 tahun macam tu lama bebas. lah duduk Gombak. Banyak tempat. Orang Even pun dah dah 6 allow tahun pun dia tak pun. nak keluar kan. Even dah 6 tahun pun macam saya rasa macam banyak lagi lah tempat yang aku tak pergi. Bukit Lagong lagi? Ha? Bukit Lagong. Tak tahu tu. First time dengar. Tapi hari tu dah pergi Bukit Larung. kampung orang asli yang kat ujung tu kan. Batu apa? Batu 16. Batu 16 kan? Itu tu penghujung lah tu, penghujung dah Gombak pergi sebelum lah. sepadan. Okay, dari segi pendidikan kan, kalau macam lecturer dekat UIA ni, okay, dia macam kalau dekat tempat saya lah, lecturer saya ni dia bila dia mengajar tu kan, dia lebih kepada openness tau. Bila dia belajar satu teori tu kan, dia terima semua pendapat pelajar. So open-ended lah. Open-ended. Okay, tapi bila dalam test, bila masuk tang ujian tu, Dia nak jawapan dia. dia nak jawapan dia. Dia ikut opinion dia. Jadi kalau kat UIA macam mana? Oh, kalau kat UIA dia ikut lecturer lah. So masa dalam kelas tu kena pandai lah baca lecturer ni. Contohlah kalau lecturer ni time dia mengajar dia side A je. So kalau kita cerita side B sikit dia macam budak ni kau tengoklah nanti time exam kalau kau jawab B sikit dia macam even kita punya opinion tu more kepada B, kita kalau dah exam kena cerita pasal A sikit sebab lecturer tu macam tu. So ada juga lecturer yang macam diorang terima je opinion kita. Kita nak apa ni, diorang more tu open lah. Nak Dia pun tak boleh buka banyak varsity sangat apa? Versatile. Versatile lah. Varsity. Okay, macam Aiman pernah tak sekarang ni dengan keadaan sekarang ni sebab baru habis study kan. So ada tak buat online learning ni? Ada tak tempuhi benda ni? Ada, saya setahun, 4th year. Kiranya final Kalau year, faham. 2 sem. Final year memang online lah. Sebab waktu PKP pertama hari tu macam tak expect pun akan lama. So macam ingatkan habis sem ni bulan 10 naik balik. So bulan 10 tu memang saya duduk kat Kelang. Memang saya balik ke Gombak untuk macam rindulah Gombak kan. Rumah kedua. So balik Gombak, ingatkan macam akan ada kelas. Lepas tu balik Gombak tu Ahad balik, hari Khamis tu start PKP semula. So saya duduk kat Gombak selama 3 malam. Senin sampai Rabu. Rabu tu saya keluar daripada UIA sebab UIA akan tutup. Tu PKPP ke PKPB? PD. Fikir dulu. Fikir lalu. Tak Saya payah pun tanya fikir. Tak ingat, banyak sangat fikir. Masa tu yang kena game kan dengan menteri kan. Yang tu lah kata dia kata akan buka semula. Lepas tu tiba-tiba tutup. Lepas tu dia kata mesti nak buka. buka semula. Tapi yang itu, kalau UIA ni masa kementerian duk main-main kat atas lah pasal pembukaan universiti ni, saya rasa UIA ni antara the only Yang lenient kan. yang lenient dan dia terus terima. HAP dia bagus. HAP dia bagus. Maknanya dia terima masuk, kuarantin 14 hari, buat swab test, kemudian kalau okey dan boleh lepaskan. UIA antara universiti yang Jaga tak macam kebajikan. tempat lain lah, macam terfikir juga. Rasa perform lah. UIA memang perform UIA memang perform. Kan? Sebab apa kita leading The way. Yes, leading the way. Masuk bakul langkah sendiri. Memang kita leading the way. Kita ni sebab kalau kalau kita tengok lagu UIA tu Together
Together we apa? Together. Aku lupa lagi. Apalah We want producer. to make a better Saya nak place. request Oh, untuk okay. next episode Forever. tolong jemput saya punya Expand the partner lah. culture of Ikra. Macam ni doang je yang best. Tapi Tak itu. nak tanya Zaf pula. So masa bila ada yang student-student return tu, UIA is the one university yang accepting all the students. Yes. Even UiTM, UKM, UPM semua rejecting. Ya betul. Dia orang reject bukan sebab dia orang tak nak terima. Arahan menteri. Arahan menteri. Tutup pagar. Tutup pagar. Betul. Kesian jugalah dia orang pun menjalankan tugas. Tapi UIA waktu tu agak Lenient lah. lenient dan dia orang very very proaktif lah. Yelah sebab kita macam mana Sediakan makan siap. nak kena faham tau. Macam budak-budak okay, student UIA ni bukan daripada negara kita je. Ada negara luar juga yang macam diorang stuck dekat sini ke. Betul. Lah diorang tak boleh balik ke negara diorang. Yes. Pasti diorang tak boleh masuk UIA dah. Nak Kena jadi apa sidai kat depan luar tu. tu kan. So macam kau duduk je lah elok dalam UIA ni. Macam tu. So macam Zat pula, apa pendapat, pandangan? Kalau nak cerita campus life ni lebih kurang sama je macam apa yang you cerita. Mungkin saya belajar kat sekolah menengah dekat Al-Amin Gombak. So saya ni sekolah swasta lah. Kayu. So biasa kawan-kawan yang lain semua cerita pengalaman sekolah kebangsaan kan. Semengkek lah apalah kan. Kita sekolah private ni dia Sekolah dia have-have. dia punya approach dia agak sedikit berbeza lah banding dengan sekolah kebangsaan. Uniform pun dah lain. Wow. Seluar pendek ke? Tak ada. Alamin. Kita pakai baju Melayu. Tu lain. Pakai kopiah lain sikit lah. Tapi kita still ada jati diri Gombak. Kita agak bercampur dengan sekolah lain ni bila ada sukan peringkat daerah baru jumpa. Bercampur dengan orang. Bercampur kan. Kita orang bukan alien. Tapi sekolah Alamin daripada pukul 8 pagi sampai 4 petang. Yes, sampai 4 petang. Oh, dia weh. Lamanya. Kita cover Asam sampai ke petang. kita cover 2 kali makan. Makan pagi dan juga makan tengah hari. So kita punya silibus kurikulum kita tu merangkumi agama dan juga Akademik, akademik biasa lah. Okay. So itulah di Al-Amin. Tapi saya belajar luar pada Gombak. Saya belajar di UKM. Alright. Nanti kita sambung. Okey, di mana kalau maknanya kau tak perlu Rohani. Rohani tu bila kau belajar lah. Fizikal tu tak perlu ada. Tapi sebabkan kat sana dah ada Tapi itu online sebenarnya sebelum tu aku dah pakai dah cara tu. kau pakai. Fizikal tak pergi. Wajib pakai aku. Yang kau pun tinggal lah. Kau serok.